Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya ba'da amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah jua kita dapat berkumpul di bawah bumbung rahmat rumahnya dalam surau An-Nur pada malam ni. Berada di hujung minggu ini dapat kita manfaatkan kesihatan kita dan ruang waktu lapang yang Allah berikan kepada kita untuk berada dalam rumahnya adalah suatu nikmat. Pasanglah niat, tuan-puan, niat iktikaf di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan selama kita berada di sini, kita diberikan oleh Allah rasa aman dengan kebaikan, rasa benci dengan kejahatan dan dosa. Mudah-mudahan dengan tambahan ilmu Islam yang kita kongsikan bersama dengan para asatizah di sini dapat menambahkan kefahaman kita tentang ajaran Islam, dan dengan kefahaman itu memudahkan kita untuk beramal. Dan dengan amalan itu mudah-mudahan jadi asbab bekal kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berada pada nisfu yang kedua dalam bulan Syaban. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Mudah-mudahan kita telah membuat persiapan yang baik untuk kita dapat menyambut Ramadan. Dan begitulah sepatutnya dalam diri seorang mukmin. Dia rasa gembira. Gembira betul nak sambut Ramadan ni. Kalau kita tak ada sesuatu yang kosong dalam diri kita ni yang perlu kita baiki segera sebelum Ramadan masuk. Sebab nanti kita akan ulang perangai lama kita. Sedangkan ruang Ramadan ni sesuatu yang sangat besar kesan dan nilainya dalam hidup seorang mukmin yang nak balik jumpa dengan Allah. So mudah-mudahan kita tengok dalam diri kita apa yang kurang untuk dapat kita tambah sebelum masuk Ramadan ni. Baik dalam konteks hubungan kita dengan Allah, amal fardu dan sunatnya, dan perkara-perkara yang berkait dengan manusia yang boleh menyebabkan terhalang kebaikan ataupun barakah Ramadan yang akan datang pada kita ni. Sabda Nabi SAW, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kaffafa wa qati'a bih. Sungguh beruntung orang-orang yang diberi petunjuk dengan Islam, diberi rezeki yang cukup, dan qanaah, rasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi itu. Inilah nikmat. Sebahagian pada nikmat ialah kita rasa syukur. Hati kita boleh terima apa yang Tuhan bagi pada kita, dan kita boleh lalu kehidupan tu dengan baik. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Rezeki dalam berbagai. Beroleh anak, rezeki. Beroleh anak ada lelaki ada perempuan, rezeki. Beroleh anak-anak yang taat kepada Allah dan berbakti pada mak dan ayah, bertambah-tambah rezeki. Beroleh kesihatan, rezeki. Beroleh kesihatan yang dapat dimanfaatkan, bertambah-tambah rezekinya. Beroleh kecukupan dalam hidup, rezeki. Beroleh tambahan nikmat dengan sedikit kelapangan dalam wang ringgit, sehingga boleh dia berjalan melihat negara orang dan dapat diinfakkan dan diwakafkan sebahagian pada harta menjadi bekal, bertambah-tambah rezeki. Seorang yang diberi mak dan ayah dan dia boleh berkhidmat dengan mak dan ayah, rezeki besar untuknya nak bertemu dengan Allah. Ada seorang sahabat Nabi ini, Rasulullah, mimpi dia berada dalam syurga dan sedang membaca Al-Quran. Hebat. Orang biasa, orang tak ternama. Bila ditanya pada Aisyah, Aisyah kata lelaki ni dia sayang sungguh kat mak dia. Dia tak pernah mendahulukan mak dia dalam apa perkara sekalipun. Maksudnya nak makan, mak dia jamah dulu. Nak tidur, dia pastikan mak dia tidur dulu, baru dia tidur. Level tu lah.
Dia akan bangun sebelum mak dia bangun, supaya bila mak dia sebut nama dia, dia ada di sisi mak dia. Sampaikan ada kisah hebat tentang dia ni. Kalau orang datang ke rumah dia ziarah mak dia, bila orang tu keluar je, dia akan ikut orang tu sampai keluar pintu, dan dia tanya ke orang tu, ada tak apa-apa yang mak saya cerita pada kamu yang mungkin mak saya tak cerita dekat saya, sebab dia mungkin rasa berat kerana saya dah duduk tepi dia. Dia takut benda tu mengganggu saya. Tanya orang. Sebab kalau orang tu kata ada, mak kamu cakap dia nak ni, dia nak ni, yang dia tak buat lagi, dia pasti tunaikan apa yang dia dengar pada mulut tetamu. Label ni hebatlah. Antara orang-orang yang Ramadan yang memberi kesan besar dalam hidup dia ialah anak yang berbakti pada mak dan ayah. Antara Ramadan memberi kesan dalam hidup seorang tu ialah orang yang menyambung hubungan keluarga yang dah putus. Ayah kita tak bercakap dah dengan pak saudara kita. Ada masalah di kalangan mereka, bab harta ke, dan berbagai. Kita boleh buat pula satu majlis sebelum Ramadan datang, hubungkan balik mak ayah kita khususnya dengan adik-beradik dia, besar pahala. So cari sebab tuan-tuan puan, sebab Rasulullah kata sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam. Dah berada dalam Islam, dia cari sebab bagaimana nak bagi Islam tu subur dalam dirinya. Tuan-tuan pernah tengok orang tekan suis kan? Suis lampu. Suis lampu ni biasanya satu suis satu lampu, tapi setengah lampu dipasang paralel, dipasang sekali. Tekan satu suis menyala, habis sampai 6 yang duduk satu jalan, satu lorong dengan dia. Macam itulah kalau Allah dah nak bagi pada seorang tu, Allah bagi padanya melimpah-limpah. Dia buat satu yang dia istiqamahkan, tapi Allah bagi kepadanya sesuatu yang berganda. Kita harap macam itulah jadi kat kita. Tapi ada perkara yang menghalangnya. Apa yang menghalangnya? Saya nak baca dulu surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agama. Itu je tujuan kita makhluk Allah yang bernama manusia ni. Taat pada Allah dengan ikhlas. Maksudnya tak harapkan ganjaran. Buat sebab kita hamba. Dan Tuhan kita tu pemilik diri kita. Buat yang sebaiknya lah. Sebab tu orang kalau dia sedar diri dia hamba, sekelumit pun dia tak boleh ada dalam diri dia rasa dia memiliki. Baik diri dia, anak dia, isteri dia. Isteri pun begitu, tak boleh rasa suami itu milik dia. Kalau kita sedar macam tu, setiap orang nak tingkatkan bakti je, walaupun dia tengok sebelah sana tu kurang. Kadang-kadang isteri kurang dengan suami. Suami ni fikir apa yang dia dah buat yang menyebabkan Allah bagi macam tu dekat dia. Bab dia tegur isteri satu bab, tapi dia nak suluh diri dia. Sebab setiap satu tu berlaku dengan kehendak Allah. Begitu juga isteri. Tengok suaminya, tanya sepatah, jawab sepatah, tanya dua, jawab dua. Buat pun lebih kurang. Kita je duk buat baik untuk dia. Tapi dia tak pernah berhenti berikan sebaiknya kepada suami, walaupun suami dia kurang. Itu syurga dia. Sebab dia redha. Dia kata aku ni hamba. Tuhan minta aku taat, aku taat. Bukan sebab suami aku, sebab perintah Allah. Anak kita yang mari ke program ni, tuan-tuan cucu kita tadi petang ni, daripada semalam sampai hari ni, waktu kursus elok aja, balik lepas kursus, Masya Allah. Balik asal pun ada. Mak bapak telefon balik, Ustaz jadi balik. Kursus apa lagi nak hantar? Tak. Tuhan suruh kita buat je asbab untuk jadikan dia baik. Dia nak jadi baik, tak jadi baik, tu hal dia dengan Allah pula. Macam saya kata, kita nak mari sembahyang subuh ni, ajak anak-anak cucu kita ni yang duduk dengan kita, cuti sekolah lagi, bukan payah mana, susah. Kita tengok tegur 2-3 kali, dia bangun duduk, kita pun kata Alhamdulillah dia bangun dah, kita pun datang ke masjid. Balik lepas pada subuh, tuan-tuan tengok dia baring balik, tak subuh lagi. Kita rasa takut nak marah satu bab, takut jumpa Allah, kita tinggalkan zuriat, kita tak tahu soleh ke tidak. Tak perlu tuan-tuan, kita buat je.
Sebab Tuhan bukan tengok atas apa yang kita buat tu kita mesti berjaya. Yang penting kita buat apa Allah nak. Tu yang Allah sebut dalam Quran, faqul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hendaklah kamu berbuat, kamu beramal, kamu kerjakan kebaikan. Nanti Allah akan menilai, Rasul akan menilai, orang mukmin akan menilai. Jadi Allah suruh kita buat, bukan mesti berjaya atau tidak. Bagi ada hujah di hadapan Allah. Ni kena ada dalam diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab iman. Iman kita ni kita takut. Kenapa kita kena selalu buat, tambah, tak usah duk kira. Kita buat tu macam banyak dah ke? Jangan kira. Kita buat macam kita belum beramal. Setiap hari kalau kita boleh ganda, kita ganda. Datang bulan Ramadan, boleh buat yang terbaik buat. Jangan kira orang. Macam saya kata, kita tengok orang duk buah kat tabung hari Jumaat, contohnya. Kan? RM1, RM2. Kita memang tekad nak bagi 10. Tapi tengok duk mari makin dekat kita, makin kecil. Kira-kira kita buah 5. Buah 5 pun cukup lah. Sebab kita tengok orang. Buat apa tengok orang? Mana kita tahu yang dia bubuh kat tabung Jumaat tu RM1, RM2. Tapi bila masjid nak buat je, bukan kat sini je, Surah An-Nur, kat kampung dia. Nak ganti kapet sebelum Ramadan. Dia tanya berapa? RM3,000. Dia bawa keluar terus duit saving dia, RM3,000 dia bagi. Cuma dekat sini dia bubuh RM1. Kita nampak RM1, mana kita tahu dia lebih daripada kita sudut lain. Sebab tu jangan tengok orang. Kita boleh buat yang terbaik, kita buat. Syaitan ni dia nak bagi kita kurang aja, walaupun niat kita awal bagus. Sebab tu niat baik kena disusulkan dengan amal secepatnya. Jangan bagi syaitan ambil tempat. Akhirnya kita akan jadi kurang dan kurang. Iman ni kata Abu Darda, yazid wa yanqus, tambah kurang, tambah kurang. Hari ni elok, esok tak. Bulan Ramadan elok, lepas Ramadan balik asal. Dia tambah dan kurang. Macam mana nak bagi maintain? Kita kena kekal dalam taat. Orang nampak, orang tak nampak. Depan ramai seorang diri, waktu malam, waktu siang. Jangan kita ubah. Sebab tu dia kata hati ni, dia kerja hati je. Kita terasa kita diawasi, malu dengan Allah. Kena selalu ada dalam diri kita. Sebab-sebab lain macam kita sebut hari itulah. Cari kawan yang baik sampai jadi sahabat. Yang kedua, berada dalam persekitaran yang baik selalu. Hadir majlis mengaji, berkawan dengan orang soleh, hadir majlis pengajian. Bagi orang-orang alim ni kenal kita, supaya dia juga doakan kita dalam doa dia. Ini asbab lah. Tapi kita sendiri kena bina. Tak boleh harapkan orang. Anak kita kata kat kita, ayah doakan Alung ya. Ayah, Alung dah dekat nak habis dah SPM ni. Doakan ayah. Kata ayah tak pernah berhenti doa. Kan? Dia bukan nak dengar yang tu. Waktu dia kata kat kita, ayah doakan Alung, artinya waktu tu dia nak dengar kita doakan dia. Doa je lah. Sebab dia minta kita doa tu bukan mulut dia. Allah yang kata, Sabri, kau doakan anak kau ni. Doa kau hari ni akan aku makbulkan. Ya Allah tak jatuh dulu kat hati kita daripada orang lain. Sebab tu sebarang asbab yang datang di keliling kita untuk jadikan kita dekat dengan Allah, buat. Jangan tak buat. Sekecil-kecil benda nak keluar daripada surau An-Nur ni sebagai contoh. Nampak budak-budak tadi duk main-main, ada apa nama, sarung gula-gula 3-4 tempat duk ada. Kita kata biar je lah, ada orang tukang kutip sampah. Kenapa nak bagi orang tu kutip sampah? Yang duduk depan mata kita ni buat apa? Dengan sebab kita bongkok tangan kita, badan kita untuk kutip sampah itulah Allah tinggikan darjat kita di sisi dia. Sebab apa? Sebab kita buat kerana Allah. Sebab apa kerana Allah? Sebab kita tahu ni rumah Allah, tak layak dikotori manusia. Nampak? Tapi kalau kita nampak orang, sudah duduk macam tu lah kita. Kenapa orang ni tak buat? Begitulah. Kebaikan ni lintas banyak depan kita. Dia datang tu dengan izin Allah. Sebab Allah nak, sebab kita angkat tangan doa. Kita minta redha Allah. Allah kata aku redha, tapi aku nak tengok engkau bagaimana menjalani kehidupan ni. Ambil je sebab, tuan-tuan. Sebab bila kita tak buat, benda-benda yang kotor akan masuk dalam diri kita tanpa kita sedar. Antara doa yang isteri Nabi dengar Rasulullah selalu sebutkan dalam doa dia, apa dia, tuan-tuan? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Setengah para ulama dia sambung, wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan, maksud apa? Terbalik, patut elok balik hati kita ni adalah Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ni, tetapkanlah hatiku atas agama dan atas taat.
Dia pernah tanya kat Nabi, isteri Rasulullah, kenapa kerap sangat? Rasulullah kata, sebab kita berada dalam genggaman Allah. Allah boleh twist hati kita daripada taat tiba-tiba jadi derhaka. Lepas tu nak kekal dalam taat ni, kena selalu awasi diri kita. Bisikan datang, tapi jangan sampai dia boleh mengganggu diri kita. Tuan-tuan lihat, zaman Nabi boleh jadi hal macam ni. Dia diceritakan dalam hadis Bukhari, panjang hadisnya, hadis nombor 6636. Saya ambil daripada sini, hujung ni, bahawa Rasulullah SAW telah melantik seorang amil, yakni pegawai kutipan zakat zaman Nabi yang dilantik. Kemudian datanglah amil tersebut kepada baginda setelah tamat tugasnya, dan dia berkata, wahai Rasulullah, ini harta yang diberi oleh mereka kepada kamu, dan ini pula yang dihadiahkan kepada aku. Perhatikan perkataan dia guna ni. Maksudnya dia duk pergi buat kerja tu, ada orang macam tuan-tuan lah. Saya tengok ada setengah masjid ada budak hak duk kutip, setengah orang dilantik budak duk kutip pakai tabung tu, kertas apa nama, uncang kain tu. Ada orang bubuh dalam uncang, ada orang bubuh dalam poket dia. Cerita macam tu lah. Dia pergi kutip zakat ni, ada orang bagi zakat kat ni, lepas tu orang kesian kat dia, mai pada jauh mewakili Rasulullah, ada orang bagi kat dia, ni hak zakat ni untuk kamu. Tu tahu sekarang ni amil-amil di Selangor ni, dekat atas meja dia tak dibenarkan ambil. Kau nak ambil juga, masuk dalam tabung sedekah, tak boleh bagi kat peribadi dia. Sebab apa? Sebab dia ada bahagian dah. Dia sendiri dah ada bahagian amil dah. Dia tak layak ambil. Ni cerita ni. Kemudian Rasulullah dengar dia cakap macam tu, ni untuk kamu ya Rasulullah, dan ini mereka hadiah padaku. Rasulullah pun kemudian berkata, adakah jika kamu duduk di rumah ibu bapa kamu, adakah kamu akan diberikan hadiah atau tidak? Tak lama lepas tu Rasulullah pun berdiri menunaikan solat. Kemudian Rasulullah pergi kepada khutub mimbar, dan Rasulullah berkata, selepas mengucapkan syahadah dan memuji Allah dengan selayaknya, lalu Rasulullah berkata, amma ba'du, apakah gerangan seorang amil yang ditugaskan datang kepada kita kemudian mengatakan, harta ini milik kamu ya Rasulullah, dan harta ini pula dihadiahkan kepadaku. Aku bertanya kepada kamu, jika hanya kamu duduk di rumah ayah dan ibu kamu, apakah dia akan memberikan kamu sebarang hadiah? Berat tuan-tuan. Nak cerita apa kat sini? Sebab saya nak pergi tajuk khusus pada malam ni, menjelang Ramadan ni dan menjelang Aidilfitri. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, tiadalah seorang mengambil harta secara khianat, ghulul, khianat. Bukan hak dia, dia dah ada bahagian dah, dia ambil pula tambah. Pasti di hari kiamat kelak dia akan datang dengan memikul di atas kepalanya yang dia khianat tu. Ni takut ni. Mari masjid bagus tak? Bagus. Tapi mari masjid kita buat apa? Contoh gitu lah. Kita buat tak derhaka di masjid. Kita pergi kencing dan tuan-tuan tak flush tu pun kita susahkan orang tu pun dikira makruh. Masjid punya bagus, sediakan tempat. Bukan macam zaman dulu, ada orang main kutip pula malam-malam, najis kita pakai tong dulu-dulu. Sekarang flush je, itu pun tak buat. Kalau sengaja dia tinggal, dia kata pula dalam hati dia, tak apalah, tak flush tak apa, nanti mari orang kemudian kencing tambah, lepas tu flush, jimat air otak dia. Apa kecelakaan yang menimpa iman kita sampai kita boleh bermain-main dalam rumah Allah, kita sanggup kotorkan rumah Allah. Ada orang bagus, dia masuk bilik air, dia tengok hancing, dia tengok-tengok Allah, ada najis yang belum lagi di flush. Bukan takat dia flush, dia ambil pipe, dia bersih pula dinding, takut ada yang terpancut kena dinding. Ni orang bagus, dia buat taat dengan sebaik-baik taat. Bukan takat datang ke rumah Allah untuk nak tunaikan salat, tapi dia nak buat bakti dalam rumah Allah. Bagus orangnya. Dia tengok selipar lepas ke dalam tandas pun ada, dia ambil sikit masa dia buat keluar balik selipar. Kadang ada budak-budak nak kata pun payah, pakai tak pakai. Sebenarnya kita elok letak tu satu batas suci di situ sebenarnya. Tak baik supaya orang kalau masuk tak pakai kasut pun at least dia cuci juga. Manusia ni tak sama. Cara dia mengaji, disiplin ilmu yang dia dapat, beramal dengan tidak bab lain pula. Tu kata nilai takwa tu. So mari kita tengok tuan-puan pada malam ni dengan waktu yang ada ni, beberapa perkara yang nampaknya taat
tapi dalamnya ada derhaka dan Tuhan marah pada kita. Ada orang pergi tempat kerja buat amal sunat. Amal sunat untuk diri dia, bukan untuk tempat dia kerja. Buat kerja tambah, kawan tak boleh buat, tak apa, kita kena siap sebelum lunch ni. Mai aku tolong kau. Kat mana kau sangkut? Ini buat kerja tambah, tolong kawan. Hak ni dapat rezeki tanpa diduga. Allah bagi tambah rezeki kepada dia. Patut dapat banyak tu je, tapi Allah bagi tambah. Dia dapat gaji banyak tu juga, tapi tak terkeluar tempat-tempat yang tak patut. Sakitnya jarang, kenderaan jarang rosak, anak dia tak demam, ngaji pandai. Ni benda-benda tambah. Sebab apa? Sebab dia ringankan diri dia untuk meringankan kerja orang lain. Tapi kita takut hak untuk diri ni. Nampak macam taat. Apa dia? Tunai solat duha. Orang tengah sibuk dia pergi sembahyang duha. Pergi pula tak bagi tahu kat orang. Tu kecelakaan dipanggil. Sebab dia difitnah. Pukul 10 memula. Pukul 10 memula. Orang kiri kanan duk cakap. Dia jadikan orang jadi fitnah. Padahal dia nak pergi sembahyang duha. Sebab tu kena bagi tahu. Jangan ambil mudah hal ni. Aku pergi sembahyang, lantaklah orang nak kata apa. Mana boleh kita buat begitu? Kita duduk tengah orang ramai, bukan kita duduk di rumah kita. Waktu duha ni mula bila tuan-tuan? 28 minit, to be specify. 28 minit selepas syuruk. Kalau kata syuruk tu pukul 7.30, maksudnya pukul 7.58 lah. Kalau nak selamat pukul 8. Contoh gitulah. Sebaik-baik waktu duha 10 ke pukul 11. Ni sepakat. Tu waktu duha terbaik. Sampai bila? 15 minit, 10 minit sebelum zuhur. Jadi zuhur panjang sekarang. Kalau kita tengok tempat pejabat kita tu sibuk sangat, kita pula frontliner, duduk barisan depan, duduk kaunter. So kita tak payahlah buat time tu. Pukul 1 nanti keluarlah buat duha. Sebab kita istiqamah duha. Tapi kalau kita tengok waktu lapang, kita nak buat pada waktu tu, boleh dengan syarat apa? Bagi tahu kat kawan kita. Ni orang tak apa ramai ni, aku pergi solat duha dulu, boleh tak? Kau cover aku kejap? Boleh. Itu pun, ni kata dalam taat, mesti ada taat sebenarnya. Jangan ada derhaka. Dia kata nak pergi apa? Nak pergi duha. Dia pergi solat duha, tuan-tuan. Lepas tu dia duduk sekejap. Baca Quran dululah. Dia baca Quran waktu tu, walaupun Quran itu sebaik-baik kalam. Dia baca pada waktu tu makruh. Setengah ulama kata haram. Kenapa? Dia dibayar gaji untuk dia buat kerja, bukan untuk dia membaca Al-Quran. Tu Imam Ghazali tulis sebuah kitab namanya Mizanul Amal, timbangan amal, timbangan kerja, mana prioriti, mana non prioriti. Nak balik jumpa Allah ni, nampak baik tapi dalam tu ada derhaka. Sayang lah, cacat habis amal kita. Kena hati-hati betul. Dalam taat biar kekal taat. Duduk lama kat pantry, sama lah. Patut duduk kat pantry 20 minit, dia duduk sampai setengah jam. 10 minit lagi tu. Gaji kita duduk berjalan. Hak baki gaji itulah. Kau tiap-tiap hari duduk buat macam tu sampai 20, 22 hari. Sebab sebulan dalam 20, 22 hari kita kerja. Kali punya kali duduk ada RM70. RM70 dah nampak kecil kan. Buat balik ke rumah, masuk mulut anak. Anak yang hafaz Quran, tiba-tiba sangkut. Tumpang rezeki cara kerja ayah yang tidak jujur. Jangan ambil mudah, walaupun kita kerja tempat patuh syariah. Kerja tuan-puan dengan atas nama Islam pun syarikat tu ke. Kita kena jaga perangai kita. Tak masuk lagi ambil barang pejabat bawa balik ke rumah. Tak boleh kita buat langsung. Pen ke, kertas ke, bukan hak kita. Malas nak beli 4 keping aja, nak bagi kat anak. Ayah nak kertas A4 ayah. Berapa keping? 5 keping. Nanti ayah ambil kat pejabat ayah. Bagi tahu kat anak pula tu. Kita ajak habis satu pejabat sekongkol dengan kita. Jumpa budak kerani, dik, bagi kat abang kertas A4 tu. Patut dia kena tanya, cik nak buat apa cik? Mau balik kat anak saya, minta maaf cik. Itu yang berlaku zaman Sayyidina Umar. Bila dia nak pergi pinjam duit pada Baitul Mal, kau tu kata apa? Hutang lama kau belum bayar. Aku takut kau takkan dapat bayar sampai hari kau mati. Umar kata apa? Aku telah melantik pemegang Baitul Mal sejujur manusia. Itu baru bagus. Sayyidina Umar pun ditegur oleh orang yang jaga Baitul Mal. Kita tak nak macam tu. Ni dekat bulan Ramadan ni, kena selesai cepat. Kau tuan-tuan duduk kat pejabat, baik cek tuan-tuan.
Ada orang duk mai jaja dah sampel kuih raya. Nak selesai bulan Syaban. Jangan bulan Ramadan dak bawa mari. Kita pun nak beli kuih raya tuan-tuan, beli sekarang ni. Bulan Ramadan bulan nak beramal, pesta ibadah. Bukan duk cari kuih raya, pergi kat kedai, pergi kat bazar ni. Sedih tuan-tuan, iman kita ni. Tiap-tiap tahun duk buat macam tu. Pergi tengoklah dalam fridge kita. Ketupat beli 2 tahun sudah, duk ada lagi kat belakang fridge, bahagian freezer tu. Tak makan-makan pun. Nak beli ketupat lagi. Tuan-tuan, saya bukan nak marah ni, tapi ni nak sebut. Saya tengok tuan-tuan letih, ngantuk. Ikut tadi duk uruskan budak-budak. Tapi memang nak marah pun kan. Marah kat diri saya. Kita kena perhatikan betul-betul. Jangan dalam taat tu ada derhaka. Takut tuan-tuan. Takut sungguh ni. Balik jumpa Allah, nampak menggunung pahala. Dikikis, ditarah, sampai mendatar di bumi akhirat. Orang lain pakai duk ambil habis. Pasal hak orang. Cari rezeki halal. Nak balik pergi singgah bazar Ramadan contohnya, ataupun macam kita ada pasar malam kat tempat kita, singgah kat pasar malam. Beli roti canai, seminggu tak makan roti canai dah bulan Ramadan. Teringin nak makan. Pergi. Tengok betul-betul. Kalau telur tu tuan-tuan duduk kat atas dalam tray, tak usah beli lah. Confirm dia tak basuh. Orang kalau mengaji, dia reti. Kita tengok telur tu duduk dalam bekas, dalam mangkuk. Restoran ke mana ke reti apa, dia basuh dulu lah. Tengah pasar malam macam saya sebut selalu, dia tulis. Roti canai sekian harga, roti telur sekian harga, martabak sekian harga, telur basuh. Dia nak beritahu ke orang, tak payah tanya dah, aku basuh telur ni. Sebab telur tu memang setengah pada telur terpalit najis-najis yang dah kering dekat kulit telur. Dia dengan tangan berminyak, dia pegang je telur hak tu, tangan jadi najis. Dia tebal roti canai jadi najis. Kita puasa dekat 14 jam tuan-tuan. Beli roti canai bawa balik, bagi satu keluarga kita makan makanan haram. Dalam taat ada derhaka. Orang yang jual roti canai pun terlibat, kita yang beli pun terlibat sekali. Nak tengok ni tuan-tuan, ni nak mengaji sungguh-sungguh kita ni. Bukan takat kita nak dengar sekadar kesedaran. Kalau siapa boleh pergi tegur, rahmat Allah untuk dia. Dia selamatkan orang yang jual, termasuk orang lain yang membeli. Pergilah tegur dengan cara baik. Bang, saya dulu pun silap bang. Silap apa? Saya beli telur ni saya tak tengok. Bila saya pergi mengaji baru saya tahu. Telur ni kan ada taik bang. Kita pun ambil tunjuk kat dia. Abang nampak kan? Taik bang, ni najis ni. Pegang dengan tangan basah bang, pecah buat telur dadar. Habis najis bang. Minta maaf lah, saya pun tak tahu. Setengah orang tak tahu semua. Dia tak sedar. Dia terlepas pandang benda tu. Antara perkara yang kita kena tengok, termasuk dengan Allah. Dengan Allah ni macam mana? Kita dah mari ya tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi semayang setengah tempat. Saya kata setengah tempat ni dia sedia. Tuan-tuan kalau pergi Ion, sekadar menyebut contoh, Ion ni kalau kita pergi mall tu, dia telekung dia, ada tukang budak-budak ataupun yang duk bersihkan tempat tu, dia punya telekung dia ganti tiap-tiap hari. Hari Isnin warna apa, hari Selasa warna apa. Dia level dia kalah surau masjid. Kenapa? Dia nak setiap hari pakaian tu bersih. Siapa punya idea tak tahu. Siapa yang mulakan kebaikan tu, pahala dia besar. Setengah masjid surau letak tuan-puan tak basuh-basuh. Pakai naik pitam pasal pom tak tahu. Telekung tu layak balut buah nangka tepi rumah ya. Kalau rajin lagi ambil lah buat balik. Telekung rumah kita banyak duk simpan buat apa? Tuhan tanya hari akhirat. Ada 7, ambil 6 telekung tu letak kat masjid surau. Yang dekat 10-15 helai telekung-telekung yang dah tak basuh. Ambil telekung surau ni bawa balik ke rumah, kita basuh. Kita bawa mai balik, ambil telekung kita. Buat khidmat tu tiap-tiap minggu pun Allah bagi pahala besar balik jumpa Allah. Allah muliakan kita di hadapan Allah. Kerana bagi orang pakai pakaian terbaik untuk sembah Allah. Bukan tekat nak mari solat, mari nak cari sebab apa boleh jadikan orang makin taat dengan Allah. Tu saya kata saya kagum dengan Bilal kat kampung saya. Saya mukim derga di Alostaf, Masjid Aifan. Kecil-kecil dulu 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun pergi semayang tarawih kat masjid.
4 rakaat lari keluar, 8 rakaat lari keluar, pergi dekat balai raya tu, dinding sekerat macam ni, letak dagu, tengok Bilal. Bilal ni bagus bukan main. Dia lepas sembahyang isyak dia terus keluar. Dia tak sembahyang tarawih, tak. Dia tak sembahyang tarawih sampai habis moreh. Dia dengan 2-3 orang kawan-kawan dia, habis dah kemas semua, pukul 10.30, pukul 11 dia sembahyang tarawih, grup dia. Ni orang hebat kan. Dia tak mau terganggu. Lepas isyak dia terus keluar. Rupanya dia duk cari budak-budak ni. Sebab ada budak-budak duk pitak dagu nak makan. Setengah Bilal cengih. Makan. Orang mari nak sembahyang. Tapi Bilal ni bagus. Dia panggil budak-budak ni, saya kata lepas tu, panggil masuk, suruh makan dulu. Tak ganggu, orang tua-tua semua tak ada, orang tua-tua duk sembahyang lagi. Nak tambah lagi, dia tambah. Niat dia satu ya, nak bagi budak yang seronok mari masjid. Dia bukan boleh mengajar, tapi dia tengok khidmat apa dia boleh buat dalam taat. Ada kemakmuran ibadah. Fikir makrufat, fikir nak buat baik. Esok kita pergi masjid pasal apa? Pasal kita tengok Bilal tu bagus. Mesti ada makan. Lepas sebulan, bulan Ramadan, kita tak sedar kita seronok pergi masjid walaupun makanan dah tak ada. Sebab apa? Sebab terbiasa pergi ke masjid. Ziarah rumah Allah ni Allah bagi barakah. Tapi siapa kutip pahala besar? Bilal tu. Ustaz pun banyak tak boleh buat, nak ajak budak-budak suruh istiqamah di masjid dan surau. Buat camp ni, belum tentu lagi budak seramai macam tu akan datang pula solat berjamaah. Tapi dia jasa dia hebat. Pasal makan dia. Cari sebab. Saya nak cerita ni. Kadang-kadang kita pergi setengah daripada pasaraya ke tempat solat, dia tak sedia tempat wuduk dalam surau kecil tu. So kena ambil wuduk dekat tandas tu lah. Kita takut tuan-puan, sebab orang kencing ni macam-macam. Dia najis hukmi kita takut. Najis aini tak nampak. Najis tu berketul ke, cair ke, tak ada warna, kuning ke, tak nampak. Tak ada bau. Tapi jenis kencing budak kecil, dia masuk dia kencing, warna tak ada, bau pun tak ada. Dia kencing, dia tak sampai mangkuk tandas, dia pancut atas lantai. Kita buka pipe nak ambil wuduk, habis merecik, najis kena pada badan kita. Nak pergi sembahyang macam mana tuan-tuan? Najis ni benda besar. Jangan ambil mudah. Tu pergi Mekah tu, masuk kat bawah tu nak pergi ambil wuduk, tuan-tuan boleh bau hancing lah. Macam-macam orang satu dunia. Jangan kita tak pakai selipar, ikut macam orang dia orang tak pakai selipar pun ada. Naik sembahyang balik kat dataran tu, kena bersih semua. Masuk lantai tu pun bersih dulu, dinding dia, lantai dia, baru kita duduk. Tak tahu orang tu pancut macam mana, apa yang lekat kat dinding, dipanggil najis hukmi. Dia tetap najis. Habis macam mana? Dalam taat ada derhaka. Nak ambil wuduk, nak sembahyang, nak baca Quran, tiba-tiba najis ada satu badan. Kena selesai tuan-tuan, hal yang macam ni. Okey, saya tengok diri saya, tuan-tuan semua kita tengok. Baca Fatihah ikut imam. Mazhab Syafi'i, solat yang jahar, maghrib, isyak dan subuh pun tetap kita kena baca Fatihah lepas imam baca Fatihah. Cuma kadar kita baca Fatihah takat telinga kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cukup lah telinga dengar. Duk baca kuat buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai 3-4 orang belah kanan dengar, 2-3 orang belah kiri dengar. Sampai terganggu dia orang baca. Kadang kena baca balik Fatihah. Pasal apa? Kita baca kuat. Iya, dia dah baca ihdinas, tiba-tiba kita pun terikut juga dia. Iya, pasal ikut suara dia hak kuat. Sembahyang dia sah, tapi pahala dia cacat. Kenapa? Menggangui jamaah. Ni benda-benda dalam taat takut ada derhaka.
وشرف ودرجة عالية رفيعة وأصل المقام المحمود الذي وعدته إنك ada orang sudut lain. Buat amal sunat. Kan kita digalakkan baik dengan Allah ataupun dengan manusia. Buat amal sunat. Solat berbagai jenis solat buat. Tapi solat fardu hak 5 tahun lepas dia tak qada. Ni masalah besar ni. Sebab keempat-empat mazhab yang utama mengatakan wajib kita qada. Tak boleh kita tutup dengan duk hantar orang tiap-tiap bulan, duit kita bagus, perniagaan kita untung, tiap-tiap orang kita, pekerja kita hantar pergi umrah. Niat nak tutup, kita tinggal solat. Takkan jadi ya. Dan tengok dalam taat ni, duk hantar orang pergi umrah, tapi niat kita tu tak betul. Kita mati tetap kita akan dimarah oleh Allah. Satu solat fardu kita tinggal pun kalau kita tak selesai, Allah marah pada kita. Tengah sembahyang maghrib ni, lepas sembahyang maghrib nak duduk kuliah, tiba-tiba WhatsApp masuk satu berita kawan kita. Duduk satu taman dengan kita ni, seksyen 20 ni, tengah nazak. Dia bawa balik ke rumah dah. Kita pun picit, tekan bau 2-3 orang kawan kita. Kita naik kereta pergi ziarah dia. Sampai rumah dia, kita pakat baca Yasin apa semua. Sampai pukul 10 lebih, kita balik rumah, terus tidur. Tak sedar, kita tak buat isyak lagi. Sampai mati. Kalau Tuhan marah dengan sebab satu solat tu, kita kena neraka dah. Tapi Tuhan rahmat dia luas. Dia minta para malaikat tengok ada tak dia buat solat sunat. Ini kata solat sunat di samping peningkatan darjat di sisi Allah bagi seorang hamba, dia juga penampal kepada solat. Solat ni penampal dia solat juga. Ada orang tinggal solat asar, tak ambil kisah pun dulu. Dah sedar umur dah macam ni baru sedar, Allah ada solat asar aku tinggal. Tak ingat dah berapa lama. Tak apa. Rasa-rasa berapa? Duk ada kot dalam 30 waktu tinggal. Buat selama sebulan. Cara nak buat waktu zuhur. Waktu zuhur tu orang buat solat sunat zuhur, kita qada zuhur. Orang solat tunai solat asar, kita qada zuhur. Buat macam tu sampai selesai. Ikut waktu solat senang kita ingat. Kena bayar, jangan ambil mudah. Duk buat sunat macam nampak elok, tapi dalam tu ada perkara wajib yang kita tinggalkan. Hutang dengan orang, tapi pergi umrah berulang kali. Umrah yang wajib ni sekali je. Duk pergi 2-3 kali. Tunjuk pula ke FB. Sampai orang tu kata tersiksa hidup dia. Malah petaka tu bagi kita. Umrah tu Tuhan tak suka dah. Makruh, Tuhan benci. Setengah ulama kata haram. Sebab duit kita bayar hutang tu lebih penting kita daripada kita pergi umrah. Buat korban tiap-tiap tahun. Buat korban. Ambil sama ada satu bahagian ataupun seekor lembu. Dia hutang kan adik-beradik tak bayar. Diorang tengok dia buat korban, tunjuk gambar. Kemboja hantar, India hantar. Tempat murah cara murah, tempat mahal cara mahal. Selain pada tu, berbakti pada mak ayah ni dituntut.
Tapi ada orang dalam buat bakti tu ungkit. Bukan dah bagi ke mak? Nak duit apa lagi? Tunggulah hujung bulan. Sakit hati orang tua tu. Ayah kita waktu kita mengaji dulu, telefon je ayah, merangkak ayah keluar pergi cari. Duit tak ada, hutang dengan orang. Jual kebun pun ada ayah. Jual motor nak bagi ke anak. Waktu mana je minta akan bagi. Sebab dia takut anak dia hutang dengan orang, dan beban tu nanti anak tu tak boleh bayar kemudian. Biar ayah berhutang tak apa. Ayah mana pernah cerita, merah mata dia, tidur walaupun kurus, mengeruh kerana lamanya dia kerja. Penat dia, nafas dia tak cukup, keluar ikut hidung sampai keluar ikut mulut. Buat khidmat bukan main lagi. Kadang-kadang balik nak ziarah mak, tapi mak panggil 2-3 kali. Tadi dah panggil sekali, sebutlah nak apa, sebut sekali je. Apa hal buat baik, tak usah balik tuan-puan. Baik duduk jauh bau bunga daripada duduk dekat bau tai. Sakit hati. Mak kita kalau menangis tuan-puan, keluar air mata, habis dah kita. Setitik air mata jatuh, kita tak minta ampun redha dia. Payah dah hidup ni, payah. Nampak macam kaya, tapi dia je tahu. Rasa tak pernah cukup, rasa panas hati ni. Baran tak menentu, cari punca tak jumpa. Punca duduk kat mak je. Ni sebelum Ramadan masuk ni, tuan-tuan perempuan yang ada anak ni, panggil anak-anak kita balik, suruh pergi jumpa mak dia. Isteri kita yang masih ada tu, suruh pergi jumpa mak seorang-seorang. Ramai-ramai dia minta maaf cara umum je, pergi duduk seorang-seorang. Mak, sepanjang mak besarkan Angah daripada dulu sampai sekarang, ada tak mak simpanlah hati mak rasa tak senang dengan Angah? Tanya, bukan minta maaf. Kalau mak nak sebut, sebut. Jangan tak sebut. Mak tegur je kau balik masuk dalam bilik, kau hempas pintu. Kau hempas je pintu tu, bunyi degang pintu, macam itulah hati mak engkau pecah. Yang kita tak sebut, jangan duk simpan-simpanlah hati, kesian anak kita. Nampak macam bagus tuan-puan anak-anak ni, tapi lah hal-hal macam tu tak jaga. Cakap dia, sikap dia, saya tengok selalu ada. Kadang kita pergi kan ke hospital, nurse tu kata boleh salin tak lampin mak tu, nanti kami datang untuk nak urus. Dia tarik kain tu, ada anak bagus-bagus, dia tolak dulu bagian mak dia ke sana, dia lekatkan kat dada dia. Dia tak tolak ke belakang, dia bawa mak tu ke depan. Macam ni lah. Kalau ni kata depan mak ni, dia tak pusing badan mak tu ke sana, dia pusing ke sini. Dia tarik dulu kain tu, dia lipat sampai kat badan mak. Lepas tu dia pergi pula belah sana, dia pusing pula badan mak, supaya badan mak dia, muka mak tu menghadap ke dada dia. Ni anak soleh. Dia lipat pula kain belah ni, baru dia tarik. Setengah anak tak kisah, dia tarik je sampai berganjak badan mak tu. Mak tak tahu ke anak mana yang baik, anak mana yang tidak? Bila kita sakit, kita terus tahu anak mana soleh dan tidak soleh. Allah uji kita, Allah nak ampunkan dosa kita yang lama. Anggap macam tu lah. Allah nak padamkan kesalahan kita dengan kau bakti dengan mak kau. Hati-hati tuan-puan, dalam taat ni takut ada derhaka dia. Saya nak sebut juga sini tuan-puan, kadang kita buat baik ni kan, nampak macam buat kerja sukarela. Saya dulu ada syarikat kan, ada ramai staf 100 orang lebih, berbagai. Saya kat penerbitan buku drama Islam. Bila kita buat majlis, staf kita nak berhenti, nak balik kampung, nak khidmat dengan mak ayah di kampung, nak usahakan tanah yang ayah dia wariskan, kita buat majlis. Takut tuan-tuan. Takut apa? Kita tengok 100 lebih ni, sampai 116 orang staf saya. So bila kita lantik pilih caterer tu tanya, contoh gini, dia kata berapa orang ni? Kita kata ada 116, 120 orang lah kot. Kita tak apalah, saya buat untuk 150. Biasa caterer akan buat macam tu. Sebenarnya dia dah kira dah baki 30 tu. Hari tu dia buat mai. Bila dia buat mai apa dia? Kita takut kelang kabut tempat tu. Kita tak adalah ambil lauk senduk letak kat dalam pinggan dia macam budak asrama. Cuma kita lantik 8-10 orang AJK bahagian makan ni untuk urus ambil air letak siap-siap dah. Pastikan pinggan cukup kan. Macam tu lah. Nasi jangan berketul, tekan dulu nasi tu bagi perui elok. Semua tu buat.
Masalah di mana tuan-puan? Nampak macam elok. Ni kerja lebih, bukan gaji dibayar, tapi khidmat kepada sahabat-sahabat kita. Nak naik 2-3 orang sahabat kita. Dia buat main plastik kontainer siap-siap. Ni kecelakaannya. Dia buat main siap-siap dah. Plastik kontainer, dia ambil siap-siap dah. Ayam masak merah 3-4 ketul, daging masak hitam letak, kurma kambing 2 ketul. Kalau 10 orang tu pakai ambil, terambil habis sampai lebih hak 30 tu pun. Orang hak awal datang 100 orang tu dapat makan, hak baki tu 16 orang. Mari-mari tengok tinggal kuah. Ada lauk duk ada ni bawah meja. Dalam plastik kontainer masing-masing AJK ni. Dia kata apa? Tak apalah, yang penting majlis, makan boleh makan mana-mana, dia pujuk hati dia. Tapi kita beli. Kita beli guna duit syarikat. Artinya apa? Dia ambil tu haram mutlak. Dengar betul-betul ni. Haram mutlak. Buat balik ke rumah, bagi ke anak makan. Anak makan benda haram walaupun perkara itu halal. Tak berat dah. Berapa ringgit je? Kira-kira semua entah RM50. Hak lain kita jaga sungguh, RM50 buat balik hari itu tu. Semuanya haram. Walaupun ayamnya, sembelihnya halal, dagingnya halal, kambingnya halal, tapi cara kita buat kerja tu jadi haram. Pasal dia bukan milik kita. Ni sekarang ni ramai masjid-masjid buat makan sebelum Zuhur. Saya pergi Masjid Hidayah ada, sini pun ada ni. Sebelum Jumaat. Ada orang duk mari-mari. Kalau tak reti tuan-puan, ambil kertas ni letak untuk makan di masjid sahaja. Tak reti. Ni untuk ustaz pun ada, bagi laluan untuk azan isyak. Ustaz pun tak reti juga. Takut ustaz telajak. Jadi lama-lama ustaz tengok, ustaz pun faham. Macam tu lah. Buat main siap-siap dah plastik. Orang buat makan tu untuk orang mari semayang, bukan untuk orang balik ke rumah. Kita nak buat balik tuan-tuan, tu pun kena tunggu habis. Dah habis semua orang makan, kena minta izin pada AJK masjid. Saya nak balik makan untuk anak isteri saya, boleh ke? Boleh, silakan. Ini makan tak habis lagi, orang tengah datang, tergamak pergi ambil plastik kontainer tolong isi. Bini tak masak hari ni, peduli apa? Saya pun tak mau masak. Ni orang buat ni untuk orang nak mari semayang. Bagi orang rasa seronok nak mari ke rumah Allah. Kenapa? Sebab ada jamuan. Ada orang dia mari, dia seronok sebab apa? Pergi surau An-Nur, pergi Masjid Hidayah, pasal masjid ni, surau ni semua ada buat makan. Dia nak mari awal. Takkan bagus dia bertandang di rumah Allah di awal waktu dengan hanya sebab ada makan. Kita ambil bahagian tu. Ni Ramadan nak mari tak lama lagi. Satu malam petaka lagi ni. Serupa juga. Yang surau masjid dah lantik ketera satu, ada orang bawa potluck pula. Saya tengok tu tuan-puan. Dia tengok hak potluck tu sedap sungguh. Hak yang ketera tu biasa. Dia ambil semua hak potluck tu isi dalam bekas dia, sebab potluck ni dia buat mari plastik kontainer biasa je. Bukan Tupperware yang elok. Dia ambil satu bekas tu, letak dalam beg dia. Satu perkara. Pertama, perkara tu haram. Bawa balik rumah, siapa je tumpang makan haram. Yang ketiga, ni paling takut apa dia? Orang di rumah tak makan, buang pula. Maksudnya duduk di dalam masjid, mungkin orang lain akan ambil bahagian dia. Kita ambil bahagian orang, kita balik, kita tak makan pula. Berapa banyak kita cipta dosa dengan hanya sebab makan. Pada mari nak buka puasa ni, puasa bagian nak rak 14 jam, tak tengok TikTok, baca Quran je, buat sunat, datang awal ke masjid, qabliyah, ba'diyah semua kita buat. Jaga tiap-tiap waktu solat kita baca Quran. Tak cakap benda tak elok, tak angkat suara kita marah. Ujung dekat nak buka puasa, buat kesilapan. Bawa mari plastik kontainer, isi makanan nak bawa balik ke rumah. Tu untuk orang datang, orang nak berbuka. Jangan bawa balik. Patut kita bawa. Kan Rasulullah pesan kat kita, bagi makan orang berpuasa dapat pahala sama macam orang tu yang berpuasa, tanpa mengurangkan sikit pahala dia. Beli kurma terbaik, ajwa ke, kita letak sendiri buat khidmat. Memang ada AJK dah. Saja nak khidmat, letak atas meja orang satu, ataupun kalau majul tu besar satu. Ajwa ke, letak tiga, ambil masa kita buat. Bukan ambil, beri. Rasulullah bulan Ramadan karihil mursalah, memberi tu bagian angin kencang, tak fikir dia nak dapat apa balik, nak bagi je. So, kita kena buat macam tu. Jangan buat kesilapan dalam hal-hal yang macam ni yang boleh menyebabkan cedera amal kita. Habis tuan-puan, ambil hak ni besar. Macam satu orang abang,
dia ambil bahagian adik dia ataupun kakak, ambil sarung cincin mak dia lepas mak dia mati. Tu dia claim, dia kata apa? Mak kata mak bagi ke Alung sebab Alung jaga mak sampai mati. Ni mak bagi. Mana ada? Sebab tu tuan-tuan pesan ke isteri, ni perempuan yang datang sini ni kan. Saya ingat elok kita buat WhatsApp call, video call, sebutkan kat situ. Baju-baju pakaian mak ayah yang ada dalam almari tu, pandai-pandailah bagi ke lepas mak ayah dah tak ada nanti. Oh, cincin tak sebut, berarti kena faraid lah. Dia ambil walaupun RM1, tuan-tuan. Walaupun RM1 harta mak dan ayah yang tak difaraidkan, maka neraka lah jawab dia. RM1 je. Apalagi kalau banyak. Yang last kali tuan-tuan nak sebut juga kat sini. Kita berjiran ni tuan-tuan. Tempoh hari ada saya sebut juga. Saya ingat ni, saya tulis tempat mana saya bercakap. Tapi saya nak sebut balik, dah berkaitan dengan hal sebelum Ramadan ni. Tengok rumah kita. Siapa yang rumah dia jaga ada bela kucing, ataupun dia tak bela kucing, tapi dia rajin bagi makanan kat kucing makan, dia kena ambil kira. Kalau dia duk bagi makan, kucing makan kat rumah dia tapi pergi berak rumah jiran, tu macam mana tu tuan-tuan? Sampai jiran nak marah, kawan baik duk pergi sembahyang sekali, sakit demam duk minta tolong, dia minta tolong kita, kita minta tolong dia, tapi kita buat masalah bagi jiran. Kencing kucing, dah lah kita masing-masing umur dah 60-70, kencing berak dalam kawasan kita, masuk tepi jak pula atas selipar. Allahu Akbar. Fikir-fikir tuan-tuan, kalau kita tengok ada kucing-kucing yang liar banyak sangat, ambil pergi letak di Subang ada. Tempoh hari pun saya sebut, dia ada hotel, ataupun dia ni ambil semua kucing, dia jaga dengan baik, betul dia jual kat orang yang nak, dia iklankan dalam media sosial. Ada. Kalau tidak pun buat pi. Kita ada banyak pasar kat sini, pasar tempat terbaik, jangan buang rata-rata. Pergilah tinggalkan. Tanam pokok. Tapi sini tak apa nampak lah, sebab kawasan kita kecil sangat, setengah rumah dari simen, luar pada pagar ni, kat jalan, tanam pokok, mempelam. Perhatikan tuan-tuan, sebab Rasulullah dia perhati sungguh hal yang macam ni. Bukan takat ambil buah, hak jiran jatuh rumah sebelah kita tak boleh ambil, sahabat korek balik mulut anak dia, termakan pokok kurma rumah jiran, buah jatuh kat sebelah, kena ambil semua tu bagi kat jiran. Melainkan jiran tu kata kalau buah jatuh sebelah pagar ni ambil lah. Ni bukan pokok, ni bukan cerita buah, cerita daun. Daun pokok empelam kita lebih banyak duduk di sebelah rumah jiran, jatuh, jiran duk pergi sapu, bongkok badan, tak larat dah. Patut kita kena beritahu jiran, kalau daun jatuh nanti seminggu sekali, 2-3 hari sekali, insya-Allah saya akan pergi untuk sapu sampah-sampah tu, atau buat apa? Tebang semua dahan yang menghadap ke rumah jiran. Kena fikir. Sebab tuan-tuan dengar betul-betul ni, apa kata Islam dalam hal ni? Seorang jiran yang mencuri di rumah jiran sebelah, buah ke selipar ke, dosa dia berganda, 10 kali ganda lebih daripada orang luar datang curi. Sebab jiran dipercayai. Jiran kalau buat salah ni besar. So kena jaga dalam taat tu, nampak elok dah. Tanam pokok bagi rimbun kan. Tanam pokok ni pun pahala. Bagi burung boleh makan, burung boleh berteduh, hilang penat terbang singgah. Tapi kena jaga hal-hal macam ni. Jangan ada kecederaan yang melibatkan manusia, yang susah kita di dunia dan susah kita di hari akhirat. Tuan-tuan akhir dan akhir, wakaf. Tuan-tuan nak pesan sangat-sangat ni, kita nak wakaf apa-apa pemulai sekarang ni, biar bertulis. Sebab banyak kes jadi sampai sekarang ni, tak berhenti-henti di kampung, paling banyak di kampung. Ayah wakaf tanah untuk madrasah, untuk sekolah tahfiz. Lepas lama ayah mati, tanah tu jadi tanah komersial, dibuat highway. Berharga sungguh lah tanah dulu ni. Anak tu pergi minta, sebab apa? Ayah dia hanya lapas mulut. Pergi ke mahkamah pun kalah sekolah tahfiz tu. Bagi, hilang jariah ayah. Ayah memang niat betul nak bagi untuk sekolah tahfiz tu. Apa-apa pun wakaf biar bertulis, supaya tak berbangkit. Harta ni tuan-puan, cari tak pandai, nak berhabis tu yang banyak. So mudah-mudahan Allah membeli, mudah-mudahan kita masuk Ramadan dengan membawa hati yang lapang, tidak membawa keluh kesah dalam hidup ni. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan dengan membawa pribadi yang akan memecut berbuat kebaikan yang berganda-ganda, baik dengan Allah ataupun dengan manusia. Mudah-mudahan bertambah iman kita dengan bertambah amal kita.
Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang lalu, maafkan kesalahan kita. Kita mohon taubat, kita minta benar-benar Allah terima taubat kita. Dosa kita sedar dan tak sedar. Waktu kita kecil, start kita balik sampai kita sekarang. Dosa kita dengan manusia ni kita takut. Mudah-mudahan Allah kenalkan kita, sedarkan kita, ingatkan kita supaya kita boleh meminta maaf, minta halal sebelum dia ataupun kita yang mati menghadap Allah. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus